الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Dia Yakub berkata, bagaimana aku boleh meletakkan kepercayaan menjaga Bunyamin kepadamu seperti mana ketika aku meletakkan kepercayaan menjaga Yusuf kepada kamu dahulu. Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Dan ketika mereka membukakan bungkusan barangan, mereka menemui barang-barang tukaran mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apakah lagi yang kita inginkan? Barang-barang kita dikembalikan semula kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan bantuan gandum seberat seekor unta. Itu merupakan hal yang mudah bagi Raja Mesir. Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan pergi bersamamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahawa akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka lafazkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita katakan.
Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk melalui sebuah pintu gerbang saja, tetapi masuklah melalui pintu-pintu gerbang yang berbeza. Namun demikian aku tidak dapat menyelamatkan kamu sedikit pun daripada takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Dan ketika mereka masuk mengikut apa yang diperintahkan oleh bapa mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan kerana kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan ketika mereka menemui tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya di dalam dia. Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka lakukan. Menurut kebanyakan mufasir, barangan daripada saudara-saudara Yusuf AS yang digunakan sebagai alat tukaran bahan makan itu adalah kulit atau terompah. Tindakan ini diambil sebagai strategi dengan cara berbudi kepada mereka agar mereka kelak mau kembali semula ke Mesir dengan membawa Bunyamin. Pada saat Nabi Yusuf AS berjawatan bendahara negeri Mesir, Nabi Yakub AS mengutus semua anak-anaknya kecuali Bunyamin. Bunyamin adik Yusuf pergi ke Mesir bagi mendapatkan bahan makanan kerana pada saat itu daerah Yakub sedang dilanda kemarau. Ketika mereka masuk ke istana, Nabi Yusuf mengenali mereka, tapi mereka tidak mengenalinya kerana lama tidak bertemu dan bezanya pakaian yang dikenakan Yusuf. Kerana Yusuf mengenakan pakaian kerajaan, tak kala Yusuf melihat mereka, dia berkata, khabarkanlah kepadaku apa keperluan kamu. Mereka menjawab, kami daripada Syam, kami datang kemari untuk memperoleh makanan. Nabi Yusuf berkata, kamu berdusta, kamu adalah mata-mata, khabarkanlah kepadaku keberadaan kamu. Mereka menjawab, kami ini 10 orang bersaudara, namun sebenarnya kami ini 12 bersaudara. Saudaraku yang satu telah tiada dan dia yang paling dicintai oleh ayah kami. Nabi Yusuf bertanya, siapakah yang tinggal bersama bapa kamu? Mereka menjawab, saudara kami yang paling benci. Nabi Yusuf berkata, bawalah dia kepadaku, aku ingin melihatnya. Jika tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum daripadaku. Jadikanlah sebagian daripada kamu untukku sebagai jaminan hingga kamu kembali lagi. Kemudian diletakkanlah bahan makanan itu sehingga memenuhi seekor unta. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf kembali kepada ayah mereka berkata, wahai ayah, sesungguhnya menteri Mesir itu memuliakan kami, apalagi jika ada sebahagian anak Yakub. Saya akan menambah penghormatannya, dan sesungguhnya dia menjadikan Samu'un sebagai jaminan. Dia berkata, bawalah saudara kamu kepadaku yang sangat disayangi oleh ayah kamu. Setelah itu Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk membawa saudara yang diinginkan oleh Yusuf. Sebelumnya mereka diberi wasiat dan disumpah untuk menjaganya. Ketika mereka masuk ke istana, Nabi Yusuf menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya dan baginda pun mengenalinya. Baginda menghormati mereka sebagai tetamu. Lalu dihidangkanlah kepada mereka makanan dan ditempatkan untuk dua orang satu hidangan. Sedangkan Bunyamin duduk bersendirian. Dia pun menangis sambil berkata, seandainya saudaraku Yusuf masih hidup, pastilah akan mendudukkanku bersamanya. Lalu Nabi Yusuf pun mempersilakan duduk bersamanya dan makan bersamanya. Ketika malam tiba, disiapkanlah bagi mereka tempat tidur. Nabi Yusuf berkata, hendaklah tiap-tiap 2 orang bersaudara tidur pada satu tempat tidur, kecuali Bunyamin, dia bersendirian. Nabi Yusuf berkata, yang seorang itu akan tidur bersamaku.
Pada keesokan harinya, Bunyamin pun menerangkan kesedihannya kepada Yusuf. Nabi Yusuf berkata, Sudikah saudaramu ini menjadi pengganti saudaramu yang hilang? Bunyamin menjawab, siapa yang tidak ingin mendapatkan saudara sepertimu? Hanya saja Yakub dan Rahel tidak melahirkanmu. Nabi Yusuf kemudian menangis dan memeluk Bunyamin seraya berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu Yusuf. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka lakukan dahulu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kebaikan kepada kita, dan janganlah engkau beritahukan kepada mereka tentang apa yang aku beritahu kepadamu. Daripada Aisyah, sesungguhnya dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai penyakit kusta. Lantas Nabi SAW memberitahukan kepadanya bahawa penyakit kusta merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa yang dikehendakinya dan menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Tidaklah seorang yang berada di wilayah yang berjangkit penyakit kusta kemudian dia tetap tinggal di negerinya dan selalu bersabar, dia mengetahui bahawa penyakit tersebut tidak akan menjangkitinya kecuali apa yang Allah tetapkan kepadanya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan keterangan bahawa tujuan orang mukmin itu mendapatkan pahala daripada Allah SWT serta mengharap janjinya dan mengetahui bahawa penyakit kusta yang menimpanya itu adalah takdir Allah. Demikian pula jika dia terhindar daripadanya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah dia menunggu tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya memuliakan tetamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata baik atau diam. Satu kegembiraan dan kenikmatan bagi diri Yusuf AS ketika bertemu saudara kandungnya Bunyamin. Setelah lama berpisah, puncak kegembiraannya adalah ketika bertemu dengan ayahnya yang sangat sayang padanya. Setelah dia berikhtiar, akhirnya Allah pun mempertemukannya. Merupakan nikmatnya atas hambanya jika diberikan secara berterusan kepada orang yang sangat disayangi, lalu berhubungan dengan keluarganya, kerabat dekatnya, sahabat-sahabatnya, bahkan dengan nyawanya. Kenikmatan yang besar dalam agama dan dunia dapat diraih jika dimulakan dengan pelbagai usaha dan perancangan yang berhubungan dengan nikmat itu. Allah yang Maha Bijaksana mempunyai ketetapan yang tidak dapat diubah. Allah telah menetapkan bahawa nikmat yang diinginkan hamba tidak akan tercapai kecuali dengan pelbagai perkara yang manfaat, khususnya ilmu yang bermanfaat, dan dikuatkan dengan hal lain berupa akhlak dan amal yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf AS. Sadaqallahul Azim.